Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, rasional pelantikan HDC sebagai badan rasmi pensijilan halal sejak April 2008 ialah untuk menjadi pemangkin membangunkan industri halal. HDC bukan sekadar pengeluar sijil tetapi akan menyelaras pembangunan keseluruhan industri halal. HDC akan memberi tumpuan khusus pada halal industri dan JAKIM akan memberi tumpuan kepada isu-isu yang berkaitan fatwa, syariah dan akidah serta perkara-perkara yang sesuai dengan kemajuan Islam. Adalah wajar Malaysia menggunakan kelebihan dari segi imej sebagai sebuah negara Islam yang maju serta mempunyai kepakaran dalam bidang halal yang meliputi pembangunan piawaian, latihan, pensijilan dan sistem kualiti halal, dan adalah menjadi aspirasi kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub halal global bagi pengeluaran dan perdagangan barangan dan perkhidmatan halal. Terima kasih. Yang Amat Kompak. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Daripada jawapan yang ringkas tadi, saya dapati bahawa HDC ini ada sebagai semacam conflict of interest, sebab selain daripada pembangunan industri halal, ianya juga terlibat dalam soal regulator, iaitu mengeluarkan sijil halal tersebut. Yang kedua, pada 27 Ogos yang lalu, CEO HDC ada membuat kenyataan bahawa mereka dalam peringkat sedang menggubal Akta Halal, dan sudah tentulah pensijilan ini melibatkan kepakaran dari segi hukum. Malangnya yang saya ingin mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri ialah apakah rasional HDC ini diletakkan di bawah MOF ataupun Kementerian Keuangan. Apakah peranannya akan lebih bersifat profit oriented dan ini akan lari daripada fokus asal. Kemudian saya juga ingin mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri tentang peranan yang dimainkan oleh kasih dia. Maklumat yang kita perolehi, syarikat ini telah pun dilantik sebagai sebuah syarikat konsultan untuk memberi khidmat nasihat kepada HDC, yang mana kasih dia ini dikuasai oleh anak perempuan seorang pemimpin tertinggi UMNO. Dan apakah hubungan kasih dia dengan HDC? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya Yang Berhormat, tidak ada sebarang konflik interest dalam hal ni, kerana kalau Yang Berhormat tengok, HDC adalah merupakan syarikat milik kerajaan secara sepenuhnya. Dan semua operasi yang dijalankan oleh JAKIM sebelum ini adalah sama seperti apa yang dilaksanakan oleh HDC. Cuma jika Yang Berhormat bertanya tentang kepakaran halal ini, kita di dalam HDC memang mempunyai panel syariah yang dilantik daripada orang-orang daripada mufti sendiri dan daripada mereka-mereka yang berkaliber, dan saya boleh berikan kepada Yang Berhormat secara detailnya mereka-mereka yang terlibat dalam panel syariah dan juga panel pensijilan. Dan berkenaan dengan rasional mengapa HDC perlu diletakkan di bawah Kementerian Keuangan, sebab Yang Berhormat, bila kita ingin membangunkan industri halal ini secara proper, kita kata dengan izin, ia memerlukan kepada bukan sahaja sekadar infrastruktur tetapi memerlukan kepada kemudahan kewangan. Dan ini akan didapati sekiranya HDC diletakkan di bawah Kementerian Keuangan. Dan kita juga memerlukan kepada pembangunan SME, branding, promosi dan sebagainya. Jadi di sini Yang Berhormat lihat mengapa rasional HDC diletakkan di bawah Kementerian Keuangan. Dan saya ingin menafikan bahawa adanya sebarang milik kepada anak orang tertentu dalam persoalan syarikat konsultan kepada HDC, tetapi maklumat berkenaan dengan syarikat konsultan kasih dia ini akan saya berikan kepada Yang Berhormat secara bertulis dengan secara detail. Terima kasih Yang Di-Pertua. Saya yakin dengan wujudan HDC ini, segala urusan untuk persijilan halal akan dapat dipercepatkan dan diperluaskan. Tetapi persoalan saya, bagaimana HDC ini boleh dalam waktu yang singkat bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri, malahan juga dengan kerajaan-kerajaan tempatan ataupun PBT dan mungkin agensi-agensi lain dalam usaha untuk mempercepatkan serta memperluaskan kelulusan pengeluaran
persijilan halal di seluruh negara. Sebab sekarang kita tahu prosesnya masih lambat, banyak penyelewengan sijil-sijil halal yang berlaku di seluruh negara, termasuklah di kawasan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya Yang Berhormat, dulu semasa JAKIM menjadi satu badan pengeluar sijil, proses ini makan masa lebih kurang dalam 3 bulan. Tetapi sekarang proses untuk mendapatkan sijil ini telah menjadi 30 hari dan saya rasa tidak wajar untuk jadi lebih cepat daripada 30 hari. Kerana kita memerlukan untuk memeriksa dan sebagainya. Jadi sekarang ni kalau Yang Berhormat tengok, HDC telah menyingkatkan tempoh untuk mendapatkan sijil kepada 30 hari sahaja. Dan dalam tempoh daripada bulan April sehingga bulan November, sebanyak 720 syarikat telah mendapat sijil ni. Dan berkenaan dengan penyelewengan, sebenarnya Yang Berhormat, setakat ini kita lihat ada 2 agensi yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan sijil halal di Malaysia. Selain daripada HDC, Jabatan Agama Islam Negeri juga sehingga hari ini boleh mengeluarkan sijil halal bagi produk pengeluaran dalam negeri sahaja. Jadi akta ini sendiri sebenarnya Yang Berhormat, akta ini membolehkan sesiapa sahaja pengusaha makanan untuk menggunakan logo halal ciptaan sendiri. Dan kita dalam akta Perdagangan 1972 tidak mewajibkan penggunaan logo halal. Jadi di sini mungkin timbul penyelewengan. Bagaimanapun, HDC telah bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan juga KPDN HDP untuk membuat kita kata lawatan-lawatan secara berkala bagi memastikan perkara-perkara ini tidak berlaku. Terima kasih. Tuan Speaker.